Dengar tak? Dengar bau ramai dengan suara serentak. Ngantuk tak you all sekarang ni? Lepas makan, kenyang. Dia dah makan, tiup kipas, dia dah macam mengantuk. Okay kelas, kalau tengok dekat skrin yang saya share tu, you all dah tengok belum online learning? Sangkut-sangkut je suara saya, lambat reply ni. Tak. Okay, kalau you all tengok dalam online learning, group F ni, saya ada masukkan correlation and regression web meeting recording previous class sebelum ni, group lain lah sebab sebelum ni ada connection tak baik, jadi saya check kat sini, saya standby lah kalau internet sangkut, insyaAllah lah yang lecture recording ni boleh bantu you all untuk ulang kaji. Dan saya letakkan guna calculator dalam subjek ni, kita boleh kira guna formula dan juga calculator. So kalau dalam exam markah dia sikit, contohnya 1 markah sahaja. So awak boleh shortcut masuk je maklumat ataupun data dalam calculator dan terus dapatkan result tanpa tunjukkan jalan kerja. Okay. Jadi tahu calculator ni banyak jenis, macam saya ni class with dan sebagainya lah, yang memang banyak lah kan YouTube, cuma saya letak kat sini untuk cashier class with FX 57ES, yang ni yang bawah sekali yang biasa FX 570 MS, yang tu yang dia semacam ni kan, ni nak saya punya lah. Sebab kita boleh dari tak yang kita belum buat untuk random kan. Jadi kita akan dapat untuk probability, distribution dan correlation and regression ni. Ni tulisnya secara langsung, soalan macam I bagi you untuk buat revision. Ini topik-topik ni pun masuk dalam chapter test 2. Okay. Then test 2 mana test 2? Ni. Test 2 25 Mac. Okay. Thursday kita buat pukul 4 hingga 5.30 petang. So hopefully 3.30 tu kita dah get ready lah, sebelum macam biasalah awak dah siap download dokumen tersebut, tinggal nak buka password je. Password tu tunggu saya bagi password terus buka macam hari tu lah. Siap-siap download file Word tu dulu. Okay, siap-siap print kertas jawapan dulu macam test 1. Jadi bila dalam 15 minit 10 minit saya bagi password, awak dah boleh buka dokumen tersebut. Proses dia insyaAllah sama macam test 1. Okay, topik kita akan masuk untuk chapter 6 tu. Okay. Dan untuk grup projek, alhamdulillah semua hantar, saya tak check lagi adakah setiap grup completekan semua komponen dalam grup projek. Tapi mostly saya tengok, saya dapat terima notification from email. Memang banyaklah dah masuk. Dan video kalau besar sangat, awak masukkan dokumen tu untuk file Word contohnya, awak letakkan link. Okay, letakkan link video tu baru bagi kat saya. Jadi saya bila download tu nampak ada download, ada link. Saya tekanlah link tu. Macam tu. Sekarang saya tahu video macam yang besar. Kemudian untuk peer evaluation, kat sini ada.
bawah sekali ni, peer evaluation form, minta menilai, jangan menilai diri sendiri. Memula awak isi nombor matrik sendiri dululah, dan kemudian baru awak menilai setiap rakan. So siapa yang tak menilai rakan dia pun dia kena potong markah. Jangan rasa selamat aku malas lah nak menilai orang. Tak. Siapa saya akan susunlah maklumat tu, okay, pemarkahan. Siapa yang dia tak menilai, dia pun tak cukup markah. Dan pastikan bila tulis nombor matrik, letakkan huruf F dulu. F besar tu kan, nombor matrik awak. Semua saya tengok dalam slide ni besar. Ada saya tengok dia F dengan kosong dia terus buang, dia terus tulis contohnya 1592 contoh. Sedangkan nombor dia start 01592 ataupun F 01592 kan, macam tu. Jadi nanti dia appear dalam saya pun terima tu dah siap susun lah. Cantik tak macam kuis sebelum ni lah. Lambat tu banyak dia jadi macam-macam. Metode tu bila saya nak masukkan markah tu, saya kena tengok satu persatu lah. Dia lari matrix tu. Saya kena check one by one untuk matrix number tu. Okey, itu saja. Any questions untuk yang saya maklumkan ni? Guru awak dulu yang tahu maklumat-maklumat ni. Guru lain dia tak tahu lagi ni. Guru yang saya lagi. Okey, clear? Test 2. Oh, different. Mungkin different time, different day. Okay, simple. Dalam biasa maksimum setengah jam dia dah boleh hantar dah siap dah kan. Okay. So kalau tak ada, kita masuk chapter ni, topik 9, correlation and regression. Kita ada dua notes kat sini, note 19 dengan 18. Kita masuk correlation dululah ya. Nurul Syafiqah tak ada masalah ni ya, internet. Kita nampak on off dia masuk. Okay, correlation and linear regression. So daripada tiga ni, saya tahu saya dah tanya dengan grup-grup lain. Mana saya tunggu patut buat buka presentation ni. Okay. Saya nak lanjut sikit lah sebab kalau sebelum ni kelas dia hilang internet pula. Okay. Saya tahu correlation, you baru pernah dengar di semester ni kan, and then also sama juga dengan regression. Tapi linear, awak tahu linear adalah garis lurus. Am I right? Okay, so kalau tak boleh respon suara, boleh respon ke action. Action ni saya ada letakkan kat tepi saya betul ni lah. Okay, sebenarnya dia bukanlah perkara baru sangat. Bukanlah perkara baru sangat sebab kalau you ingat you pernah belajar dulu, ini daripada zaman sekolah menengah, tak kisahlah you ada ambil maths ataupun tidak, you plotkan, okay, macam koordinat kan, x and y, okay, in term of the pairs data tu, bila ada pair data, you masukkan something like the coordinate, okay, x and y, and then you draw the best fit, the best line yang can represent this pattern dalam data awak ni. Betul tak? Cuma setiap kelas, setiap kawan mungkin Haikal ni garis dia. Luqman mungkin kata sikit dia. Luqman, look. Look, am I, apa nama line ni lagi better than you contohnya lah kan. Lepas tu Farisha kata, dia kata dia pun lagi kemas line dia yang lebih tepat mewakili all the data. So something like every student can give the different value, different equation this line kan. Jadi itu yang biasa awak belajar. Sebenarnya ada method yang boleh mendapatkan the best fit, the best line yang can represent this data. Okay. Salah satunya ialah least square method. Least square method ni yang awak belajar dalam regression ni lah, dalam syllabus ni. Dia banyak benda-benda lain. Saya tunjukkan satu
saja, dah satu formula sajalah least square formula, itu masuk bahagian regression. Okey. Sama je, awak akan buat y sama dengan mx tambah c, kan? Pernah nampak tak ni? Y sama mx tambah c. Pernah, madam. Okay. So jangan takutlah, benda baru pun dia tak baru sangat. Cuma dia daripada benda yang asas yang awak ada, cuma dia bagi option lain untuk menyelesaikan data yang jenis macam ni, menyelesaikan tujuan yang sebenarnya tujuan awak dulu tu dia nak tengok the relationship between variable y and x. Sebab tu dia plotkan, dia tengok line dia, kan. Jadi y ni namanya dependent variable ataupun response variable. Ada buku dia pakai response variable. X ni independent variable ataupun explanatory variable. Dia yang menerangkan terhadap y ni. Okey. Ni dia. Dan awak pun tengok line dia. Oh, dia ni positif ke negatif, kan awak tengok kecerunan dia, kan. Awak hanya tahu, kalau dulu sekolah awak hanya tahu dia positif negatif. Tapi dengan belajar correlation, kita boleh kira satu value R, okay, simbol kita pakai R. Value ini bukan setakat boleh tahu positif, direction, relationship, negatif, tetapi dia boleh juga bagi tahu kita how much the strength this relationship. Positif ni positif lemah tu positif kuat. Sama juga this one negatif. Strong negative or weak negative based on R value. Itu secara umum lah. Jadi kita hari ni kita belajar correlation dulu. Sebab apa? Sebab in nature kita dapat data, macam awak dapat data projek tu kan. Data kita nak tengok ada tak relationship between dua variable ni, x and y. Okay, tengok variable ni x and y. Kalau tak ada relationship, tak payahlah nak teruskan buat equation y sama mx tambah c tu, tak perlulah, dah tak ada relationship between these two variable, kan. Jadi first kita tengok relationship iaitu based on correlation. Inilah so ketiga objektifnya hopefully kita boleh habiskan kelas hari ini. Satu yang objektif pun dah habis dah, sudah terangkan tadi. Okay. Dua, kita nak cuba draw scatter plot, and also saya akan bagi tahu the purpose of the scatter plot and what the meaning of the scatter plot ni, kenapa nak buat scatter plot. Dan last sekali kita nak dapatkan correlation coefficient, simbol correlation coefficient, sampel correlation coefficient dengan menggunakan formula dan juga calculator. Okay. Kalau tersangkut-sangkut ke, letak kat chat ke, beritahu sini. Jadi kalau sangkut, kita tunggu sekejap stable baru kita sambung lah. Okey. Ini saya cakap tadi scatter plot ni. Okay, kita nak tengok the relationship between two variable. So, of course lah kita mesti collect data, and then first step, you construct a scatter plot. You plotkan. Okay. Kenapa perlu tiba-tiba kena buat visual? Sebab nak tengok roughly the nature of the relationship. Secara kasarnya, sekali pandang kita nak tengok. In general, kita nak tengok the nature of the relationship. These two variables yang you understudy ni. Okay. So, the nature of the relationship ni mungkin dia akan menunjukkan relationship yang positif, negatif ataupun curve linear. Ataupun tak ada relationship. Okay. Cuma saya nak beritahu yang masuk syllabus kita hanya melibatkan positive linear relationship and negative linear relationship. So for curve linear ni, yang more complicated relationship ni kita beyond of the syllabus lah. Kita takkanlah beritahu, takkan study lebih dalam.
Cuma saya maklumkanlah ada bentuk hubungan-hubungan relationship yang macam itulah. Okey, ni tengok ni. So kita ada, ni contoh ya, positive linear relationship. Bila dia buat scatter plot, nampak macam ni. Kalau pada scatter plot awak cakap ni, ni. Tapi kalau ada satu lagi scatter plot, bentuk dia macam ni, pun awak kata positive linear relationship. Betul tak? Sama je, dia positif juga. Tapi ini the limitation of scatter plot. Dia cuma boleh bagi tahu the nature of the relationship lah, the direction je, positive or negative linear. Tapi dia tak beritahu how strength, okay, the relationship, what the difference between yang ini dengan yang ini. Dua-dua positif. So nak membezakannya based on value, correlation, correlation coefficient yang kita akan masuk nanti lah. Okay. And then satu lagi, kalau awak buat scatter plot, ini awak nampak kalau awak buat line, oh ni bukan linear. Kan? So banyak method yang extended of the relationship analysis, dia melibatkan teori dalam linear relationship. So kalau macam ni, kita boleh transform this, jadikan dia sebagai linear relationship, boleh transform. Itu jemputlah datang SQS. SQS ada banyak method yang boleh bantu untuk analisis data. Ni negative linear relationship. Sama juga, dia tunjuk macam ni, tapi boleh jadi juga kita dapat bentuk macam ni. Okay, ni pun negatif kan. So apa beza yang ini dengan yang ini? So kita tengok pada R lah. Satu lagi, kalau awak plot the scatter plot, dia mendata value kan untuk yang Y ni kan. So kita cakap dia no relationship. Dia tak ada relationship. So biasanya kalau no relationship, kita stop sampai sini lah. Kita tak akan buat dapatkan equation, tak ada lanjutan untuk regression, tak ada. Okay. So bila kita plot scatter plot, saya sebut scatter plot, the first step is a scatter plot. Kalau saya tanyalah, what is a scatter plot? Okay, awak tahu scatter plot is a graph. Betul lah, graph. Tapi buat apa? Okay, so dengan graph, this graph, okay, dia adalah apa? Boleh menunjukkan ni lah, a visual way to describe the nature of the relationship between the independence and dependence variable. Inilah dia. Dia nak menunjukkan visual way lah, tujuan dia. Kita tahu scatter plot is a graph. Graph yang ni definition yang biasa lah, what is a graph kan. Bentuk Y and X, dia ada dalam Excel pun awak nampak. Even sekarang ni kalau tak saya lah, kita siap buat. Tak tahu Excel dia boleh tak. Kalau saya ada jumpa software yang koordinat tu untuk X and Y kat sini, kita boleh pusingkan dia. Kita tengok pandangan mana semua So bentuk dia mesti, yang ni dikata apa, ordered pair lah, macam ni. Mesti ada X dengan Y pair. So kalau data awak dash tu contohnya, the pair dia tak complete, it's not pair. So kita consider it's not pair. Macam ni kan. Kita nampak ada pair 1, 2, negatif 4, 3. Let's say lah data awak yang pertama ni dia dash. Dia bukan kosong. Kalau kosong tu nilai. Ni dash. Mungkin staff yang collect the data ni tertinggal maklumat individu yang ni ke objek element yang ni dia lupa nak isi. Jadi maklumat ni tak ada. Dia cuma ada maklumat Y. Jadi bila macam ni, pairs kita bukan lagi 4. Dia jadi berapa? Jadi berapa pairs tu? Ya, boleh dengar tak? Okey, dengar. So dia akan jadi 3. Okey, boleh dengar Sebab atas ni dia dash, dia tak ada nilai. Okey, tu nama maksudnya pairs. Ini important dia nak tahu the number of pairs
Okay, ni saya dah cakap tadi, the data ni apa dia, X is independent, Y is dependent. Okay, contoh. How to construct a scatter plot. Okay, jadi how to construct a scatter plot. Ingat dia macam koordinat ya, X and Y. So now kita ada 6 data, KH and blood pressure. Okay, blood pressure mana ni tak keluar. Okay, so kita buat Y and X. Kita plotkan ni. Ada 6 kan? Okay, sebab data ni complete. Let's say lah misi nurse tu yang collect maklumat, collect variable value dalam ni. Pakcik A ni dia lupa nak tanya umur dia. Contoh lah dia ambil tekanan darah Pakcik A, sila duduk ambil gambar. Pakcik B ambil lah kan. So yang 43 ni dia tak ada. Okay. So now the pairs ni tak cukup 6. Dia tinggal 5. So nanti kalau awak masukkan scatter plot, yang 43 yang ni awak tak perlu masukkan lah. Awak masukkan 5 data sahaja. Jangan buat koordinat negatif, tiba-tiba ada berapa tadi dia punya ni 128 Jangan buat macam ni lah 128. Tak nak macam tu. Buat yang data yang complete X and Y. Okay. So tujuan tadi saya cakap scatter plot nak tengok the nature of the relationship. So kita dah nampak dah roughly dekat mata kasar kita pun nampak benda dia macam nak naik atas kan. So kita cakap this scatter plot suggest ataupun show positive relationship. Okay. Tapi itu tak cukup interpretation, awak tak cukup. You imagine interpretation ni macam you cakap untuk orang yang tak pernah belajar stat, orang yang tak pernah belajar asasi. Okay. Bagi yang layman orang boleh faham ya, yang biasa orang faham. So masuk positive relationship, awak cakaplah sebab okay, person's age increase, yang X ni, blood pressure tends to increase also. Jadi orang yang dengar, ya betul lah. So age increase, maka blood pressure pun increase. You jangan imagine you dapat je graph, you tunjuk berdebu dekat contoh ni lah you dah kerja kan. Ada top management, ada meeting nak minta you present about the research or something. Jangan imagine semua orang faham apa yang you letakkan dekat slide tu yang perlukan presentation kan. So macam tu lah tunjukkan. Kalau dulu saya letakkan macam template tau. Ini scatter plot saya letak macam ni. The plot suggest apa ni sama ada dia positif, negatif, linear relationship sebab patutnya kat sini linear kan. Linear relationship since kat sini saya cakap X variable increase, Y tends to increase also. Tapi what happen my student, dia memang copy paste my template. Dia guna X and Y. Yang saya nak replace lah what is X and what is Y based on your question ataupun research kat situ lah. Jadi kita letakkan terus kat sini. Okay, the plot suggests a positive linear relationship. Okay. Since as a person age increase, blood pressure tends to increase also. Okay. Example 2. Kita tengok number of exercises dengan final grade. Perpuluhan 7 data. Kita plotkan. Sebab kita belajar
linear so kita nampak dia macam apa dari relationship positif atau negatif. Ya, negatif. Negatif. So this scatter plot show the negative linear relationship. Then jangan stop tu saja. Explain lagi. The number access increase, the final rate decrease. Dia kakak kan. Salah satu decrease, satu increase. Tu maksud dia negatif. Kalau yang ini dia nak buat research lah, jumlah exercise kan hours dengan jumlah amounts of milk, minum susu. Mungkinlah dia ada dapat berita kalau banyak sangat minum susu, badan berat, maka kuranglah exercise. Agaknya kan. Jadi dia buat exercise, dia buat research ni. Jadi dia tunjukkan ni rupanya apa? Nak cakap apa ni? Untuk apa ni? Awak boleh cakap dia naik turun, bukan macam ni ya. Dia bukan time series data. Kalau time series data kita tengok pattern macam tu. Time series data tengok pattern macam tu. Yes. So, dia boleh buat macam ni. Tak nampak sama ada kita nak positif atau negatif. So nampak dia macam relationship since no pattern. Realitinya dekat dunia ni banyak jenis data, banyaklah information maklumat kan, nak buat research semua. Tak semestinya data semua positif, semua negatif ke apa. Dia macam-macam bentuk kan. Jadi mungkin juga awak akan jumpa data dia bentuk data macam ni. Ini nama dia linear. Yang saya cakap dia nak pada syllabus, so saya nak maklumkan lah. Maksudnya kalau nak tidak further analysis about this ni, boleh banyak. Welcome to SQS. Ada method yang kita macam ni, mungkin bila dia increase sample size, mungkin dia benda yang sama. Lepas tu dia kaji apa berlaku kat sini sebenarnya, kenapa kan. Ataupun mungkin juga dia curve linear, tapi dia curve linear, tapi dia positif increase je. Ada juga bentuk yang dia naik positif, then the level size tu dia pun meningkat. Maksudnya ada juga yang exponential. So banyak bentuk data function yang sebenarnya kat dunia ni kan. Jadi kalau kat SQS dia banyak tengok bentuk-bentuk yang macam ni lah. Okay. Syafiqah okey ke? Silakan on off. Nur Syafiqah boleh? Dia kat mana? Kat rumah? Okay. So now tentang correlation. Yang tadi ni saya tentang pasal scatter plot. Jangan nampak lagi keluar masuk kan. Nak tahu dia kat mana tu, AUM okey ke line internet tu. Okay. So kalau based on scatter plot yang saya cakap tadi, kita boleh hanya nampak roughly the nature of the relationship between these two variables. Contohnya macam ni. Okey. Jadi contoh-contoh dia, okey. Yang X increase, Y tend to decrease. So, benda yang sama yang saya explain tadi. Saya tunjukkan banyak lagi bentuk-bentuk yang lain.
Contoh dia sama juga melibatkan X and Y. Okay, bila plot, the scatter plot nampak dia meningkat kan? Nampak kat sini. Positive linear correlation. So kita nampak dia hanya bagi maklumat direction of the relationship. Positive linear ni sebab memang kita hanya lihat pada linear sahaja linear correlation ataupun linear relationship sama je lah ya. Ni pun sama, bila kita tak nampak ada pattern. Kan? Tak nampak ada pattern. Okay. Jadi saya cakap tadi, kalau scatter plot, the limitation dia awak nampak cuma the direction of the relationship, positive or negative. Jadi ada statistician, okay, dia buat satu value, satu nilai koefisien yang boleh bagi maklumat tambahan terhadap relationship tu, okay, iaitu correlation coefficient. So actually relation coefficient ni banyak jenis yang kita belajar cuma Pearson correlation coefficient. So kalau awak ambil maklumat tambahan dalam internet atau YouTube, pilih yang Pearson correlation coefficient. Sebab dia ada Spearman. Okay, Spearman tu untuk data yang lain, data yang ranking yang bukan kuantitatif lah, dia macam ranking sikit. Okay. So kita masuk Pearson correlation coefficient. Dia bagi maklumat tambahan iaitu the strength. How strong the relationship. Simbol ni saya cakap tadi R represent the sample correlation. Kalau awak play with the population data, kita gunakan row. Row yang kat sini nampak. Row ni. Okay, ini adalah population correlation. So ini adalah statistik, yang ini adalah parameter. Kalau awak ingat untuk chapter 1 and 5 tu kan. Ini formula dia. So awak sekali kalau awak tengok formula ni, janganlah rasa macam banyaknya terus malasnya nak kira. No. The formula ni is given in your final paper tu dalam list of formula. Okay. So tak perlu hafal. Cuma saya nak minta awak reti, tak tahu, nak baca apa benda maklumat N, apa dia summation of X, Y, square, nampak tak? Kat sini beza yang ini square nya kat luar in bracket ya. Tapi yang ini the Y tu yang kita kuasakan dua. Itu maksud dia yang lain. Okay. So N ialah the number of data pairs. The number of data pairs. So back to the example pairs yang saya letak kata ada dash tu. Tak cukup pairs kan? So excludekan that pairs. Kita cari yang complete pair sahaja. Yeah. Itulah N. Okay. Okay. Nanti kita akan tunjukkan step by step, one by one macam mana nak kira R ini. Cuma yang ini tujuan saya nak tunjukkan macam mana nak interpret R ni. Bila you dah calculate, you dapat R value. So how to interpret this value? So the range of the correlation coefficient, this value ni from negative 1 to 1. From negative 1 to 1. Maksudnya dia boleh bernilai negative 1 dan juga boleh bernilai 1. Dan di antara tengah-tengahnya adalah 0 kan? Pun dia boleh juga bernilai nilai 0. Jadi macam mana maksudnya? So kalau kat sini negative 1, kalau you punya R value, okay, hampir close to negative 1, hampir close to negative 1 kan? Tu maksud dia apa? The negative relationship ni adalah strong. Okay, strong. Okay. Ataupun very close. Contohnya kalau dapat negative 0.99, awak boleh interpret sebagai very strong negative linear relationship. Boleh juga. Ataupun you dapat negative 0.7, awak cakap, oh this one is a strong negative
linear relationship. Nak membezakan negatif 9 dengan negatif 7 tu kan. Macam tu lah. Then kalau your calculation show the value very close to positive 1, okay, kita interpret dia sebagai strong positive. Okay, strong positive linear relationship. Okay, so tak kira. Dia belah kiri maksudnya negatif, dia belah kanan maksudnya positif. Tapi kalau dah hampir penghujung tu relationship maksudnya strong, kuat. Kuat ke arah negatif, satu lagi kuat yang positif. So kalau nilai dia tengah-tengah, kosong, macam mana? Tiba-tiba awak kira dapat kosong. So macam mana interpret? Any suggestion ni agak-agak lah apa dia? Neutral. Neutral tu macam mana? Kita tak belajar bentuk data yang neutral kan? Apa bentuk yang kita belajar? Saya tunjukkan. Positif linear relationship. Kita belajar negative linear relationship. Lagi apa? Yang saya ada sebut-sebut sebelum ni. Boleh? Mana yang lain ni? Yes. No relationship. Mana yang lain ni? Haikal je ke minum kopi O panas ni? Segar dia. Yang lain-lain mana? Please bangun. Tepuk-tepuk sikit muka. Siapa yang Kami ada, madam. Sentiasa segar. Okay. So, no relationship. Yes? Okay, correct. No relationship. Then, kalau dia close to 0, dia close to 0. Agak-agak apa? Tak kisahlah dia belah kiri ke belah kanan kan. Contohnya yang kalau belah kanan, close to 0. Contohnya 0.1, 0.2, agak-agak macam mana nak interpret dia? Dah lama tak sebut-sebut nama geng-geng group F ni. Ada suggestion agak-agak je. Ada idea tak? Kalau R tu hampir ke kosong, 0.1 contohnya, 0.2, saya bagi hint. Kalau dekat dengan 1, kita cakap strong, positive, linear relationship. So, kalau dekat dengan kosong, apa nak letak words tu? Strong positif kot madam. Kalau strong positif, dia hampir kepada positif 1. Kan? Okay. Contoh saya dapat R. Madam, Ya. strong natural linear relationship. Wow. Sebut dua-dua sekali bukan. Okay, saya nak tanya. Kalau strong, lawan dia apa? Weak positive linear relationship. Yes, weak positive linear relationship. Okay. Dia kalau daripada belah kanan, kalau betul-betul dia nilai 1, itu perfect lah kan? Dia betul perfect dia punya positive linear relationship. Maksudnya titik-titik itu pada 1 garis lurus. Okey, daripada positive 1, kita cerita daripada positive 1, dia perfect positive linear relationship. Lepas tu dia nak berganjak, nak ke negatif ni berganjak, dia kata okay, very strong positive linear relationship. Lepas tu gerak lagi strong positive linear relationship. Tu kalau macam 0.5 mungkin 0.4 ke mungkin dikata macam fair lah kan. Fair tak macam sederhana dia punya relationship, and then dapat 0
0.2 kita dah cakap dia weak positive linear relationship. Lepas tu dah hampir kepada kosong, 0.05 ke, kita boleh cakap dia more to no relationship lah, dia lebih kepada no relationship. Lepas tu negatif 0.05 atau negatif 1, dia dah nampak ke arah no relationship. Naik jadi weak negatif linear relationship, lepas tu jadi pair, lepas tu dia jadi strong negative linear relationship, lepas tu jadi very strong linear negative relationship, lepas tu dia jadi perfect negative linear relationship. Banyak tak? Tapi sebenarnya nak cakap interpretation dia tu, dia depends on your nature, research nature tau. Contohnya macam ni lah. Kalau dulu saya banyak tanya nak letak strong, very strong ni kan. Dia kata macam mana? Kalau macam group projek awak, itu adalah macam social behavior study. Okay. Kat situ kalau you dapat R 0.7, itu dah boleh consider as a strong relationship. Okay, 0.7 strong positive linear relationship. Tapi kalau melibatkan research study berkaitan dengan medical, contohnya keberkesanan vaksin, hubungan vaksin ni dengan umur orang, contoh yang saya pun tak tahu ni, tak tengok pun, ataupun berkaitan dengan farmasi, okay, yang bahagian ubat-ubatan ni melibatkan nyawa, mati hidup orang kan, nyawa. Jadi bila nak tengok hubungan yang sangat kritikal punya kesan ni, 0.7 dia anggap masih weak lagi. Dia tak nak 0.7, dia nak yang very high punya relationship, baru dia boleh proceed untuk analisis seterusnya. Okay. So mungkin dikata kalau 0.9 baru start dikata strong relationship, strong positive linear relationship. Then kalau 0.98 barulah dikata very strong linear relationship. Macam tu. Okay. Nampak tak? Saya tak boleh nak cakap 0.7 mesti awak tulis strong. Okay, 0.6 mesti awak tulis strong. Tak. Tapi asalkan jangan cakap 0.6, 0.7 tu sebagai weak lah. Tu bukan weak lah. Okay, tu mungkin cakap sederhana lah dia punya relationship tak berapa kuat dan tak berapa lemah kan. Macam tu. Boleh? Even kalau awak dapat result 0.9, saya tahu dalam nanti mungkin Haikal kata this one is a very strong positive linear relationship. Mungkin Atiyah kata strong positive linear relationship. Nampak? Satu kata very strong, satu kata strong. Tak apa, dua-dua betul. Okay, dia just interpretation yang nak menunjukkan strong tu tak strong lah. Cuma lebih gunalah kalau kita buat contohnya relationship, kita tengok untuk contohnya pelajar group A dengan pelajar group B. Okay. So contohnya relationship group, data group daripada group A, hubungan dia sangat tinggi 0.9, tapi yang B 0.98. Nampak beza kan 0.98. So dari sini kita nampak perbandingan lah. So bila sampel yang ambil daripada group A, the research yang under study ni menunjukkan strong positive linear relationship. Tapi bila ambil sampel daripada group B, dia lagi hebat, lagi tinggi, very strong linear relationship. Okay, boleh? Any questions untuk interpretation of the correlation coefficient? Boleh? Ke sekat-sekat suara saya?
Okay. Nampak? Even saya letakkan macam ni, saya tak letakkan the boundary value between strong negative dengan yang warna kuning ni, tak letak. Okay, cuma kita boleh cakapkan yang macam ni lah. Area sini boleh cakap sebagai strong positive. Area kat sini sebagai weak relationship lah, yang hampir kepada kosong kat sini lah. Okay. Ni contoh-contoh dia. So kalau lah diminta hello? Okay? Okay. So kalau diminta you draw, give example, okay, the scatter plot to represent the perfect positive correlation. Maksudnya dia nak buat R equal to 1 sebab disebut perfect. So make sure you buat satu titik yang memang betul-betul satu garis line tegak. Itu namanya perfect positive correlation. Okay. Okay. Kalau strong, nampak? Dia punya data dia hampir dekat dengan line ni tapi tak rapat. Kalau weak, okay, kalau weak relationship, positive relationship, nampak? Dia masih menunjukkan positif tapi the variation data tu dengan line ni, line tengah ni sangat jauh-jauh lah. Dia jauh-jauh lagi lebar daripada yang ni kan. Sebab namanya weak positive correlation. Okay. Ini sama juga. Ni perfect negative correlation sebab R equal to -1. Ini strong negative correlation sebab dia nampak negatif tapi semua titik tidak berada pada this line. Okay. So dia nampak bentuk strong negative correlation. This one no correlation lah. Tak nampak. Kita tengok macam S kan. Superman. Okay. So tak ada no correlation So ni dia nak tunjukkan macam mana nak calculate the correlation coefficient. Dia masukkan apa benda simbol yang ni kan. This one is the sum of the X value. This one sum of the Y values. This one you have to multiply first the X and Y and then find the sum. Maksudnya buat dulu new column X and Y, okay, darabkan and then find the sum of that value lah. Okay, sama juga yang ini. Dua perkara you square kan each X value, nampak? You have to square first and then baru cari the summation of this X square value. Yang ni pun sama. Squarekan Y, each Y first for a new column, okay? Then find the sum of the Y square. Then masukkan semua nilai dalam ni. So kat sini lah nak menguji ketangkasan, kecekapan kan. How you masukkan this data, masukkan ni, macam mana nak calculate kan. Kalau online test ni saya rasa guna Excel pun boleh. Awak tak nak guna calculator, awak guna Excel, masukkan calculate, dapatkan. Tapi make sure function you nak masukkan R, N, darab dengan apa tu in bracket, cukup bracket tu kena betul lah. Okay. Faham kan? Sebab Excel ni pun sensitif juga kan. Ada calculator pun dia sensitif. But ada bracket pun tak ada bracket. Okay. Boleh? Kelas boleh So ini example. Ada dapat X and Y. Okay. Awak nak tahu X dengan Y ni kan dia bagi given lah what is X and Y. Sometimes dia tak letakkan pun X and Y. Kita yang decide kan mana satu X and Y. Okay. Macam ni. Kita tahu GDP in trillion of dollars dengan emissions ni. Tapi ni bukan bidang kita pun confuse juga apa X dengan Y kan. Ini dia letak dululah X dengan Y. Ni saya cakap ni. Buat new column untuk the multiply between X and Y. And then
From this value you dapatkan the summation of x, y. Itu maksud simbol ni, summation of x, y. Okay. Ni pun sama. X square, buat satu kolom x square, hasil bawah dia tu barulah the summation of x square. Y pun sama. Y square tu maksudnya buat y square barulah kita buatkan summation of y square. Lepas tu masuk. So important yang ni. Ini important. Masukkan kalau markah dia banyak untuk nilai R, 3, 4 ke, buat kena masukkan setiap value yang ni. Okay. Sometimes table tak perlu. Sebab bila you masukkan dalam calculator, masukkan data yang saya tunjukkan dalam YouTube tu, automatic kita boleh dapatkan this value. The summation of XY, summation of X, summation of Y. Okay, semua dah ada dah dalam calculator. Dia keluarkan terus. Yang penting yang inilah, maklumat yang ni. Saya akan tengok one by one, betul tak summation XY ni berapa. Dapatlah jumlah. Okay. So now, kat sini dapat 0.874. Make sure dalam exam buat 4 decimal places ya. 0.874. Lepas tu dia tanya, interpret this value. Apa nak cakap? Siapa boleh bagi interpret? Azim ke, Fatin, Tom, Irva. Sedap nama you all. Nur Atiyah ke Nur Atiyah ada koma A atas Sofi. Nur Atiyah ke? So macam mana interpret ni? Ada lag kan suara saya? Yang ramai-ramai tu Jasmine, Sarah, Akila, Afika. Kalau anak saya, Afiah, Afizah, Anisah, Asif, Anif. Semua ni H, ha. Ada suggestion answer. Macam mana nak interpret yang kita cerita tadi, positif, negatif, weak, strong, lain-lain semua. Ni internet saya tak ada ni, kenapa senyap semua ni? Hello class. Are you there? Madam, kalau strong negative ke madam? Kenapa awak dah kata negatif ya? Oh, tu dah saya syak ni, agak lagging. Sebab dia dekat dengan positive one. Okey, dia dekat dengan positive 1, jadi kenapa negatif pula? Lagi suggestion? Ya, betul. Dia dekat dengan positive 1. Jadi dia strong positive linear correlation ke? yes, strong positive linear relationship. Okay, strong. Betul. Betul. Strong positive linear relationship ataupun strong positive linear correlation. Dua-dua saya boleh terima. Tapi yang tak boleh terima kalau negatif. Dan kalau ditulis weak. Itu salah. Then, kenapa? Apa maksud strong positive linear? As the gross, ini X dia kan, gross domestic product increase, the carbon dioxide emission tends to increase. Kan sedap tu bila nak interpret macam ni. Ni nampak the strong, dia nampak kan. Lepas tu tentang relationship tu lebih kita jelaskan ya. Yang ni. Sedap sikit nak bila audience dengar. Kan? Okay. So sama juga dengan example 7. Formula ni, okay.
Sama juga saya tunjuk one by one. Okay. Bila dapat ni yang saya cakap tadi penting part ni. Yang ni. Okay. Sebab yang ini ni awak boleh buat dalam Excel, awak boleh kira dalam calculator awak masukkan je nilai yang ni saja pair by pair tau. Pair by pair, tengok dalam YouTube yang saya bagi tu, nanti terus boleh dapatkan maklumat ni terus. Boleh dapatkan ni semua, then masukkan saja dalam formula. So markah dia nak tengok kat sini, keluar ni. Betul tak betul ni? Okay, kemudian dapat markah yang ni. Lepas tu kalau ada soalan tambahan, dia minta interpretation, baru awak tulis interpretation. Kalau tak ada, dia tak minta pun interpretation, awak stop sampai sini lah. This one in term of the exam oriented lah. Tapi kalau you dalam presentation, ada audience dan sebagainya untuk akan datang punya kerjaya you kan, better you terangkan the meaning of this value. Okay, habis. Any questions? Ya, tentukan sendiri ikut logik. Kadang-kadang dalam soalan, interval soalan lah ayat, contohnya lah dia nak tentang hubungan grade pelajar final, okay, markah final pelajar dengan number of absent. Macam ni, ni ada. Number of absent dengan final grade. Okay, so mesti kita tahu yang number of absent yang akan mempengaruhi final grade. Kan? Kita bukan nak cakap final grade yang mempengaruhi number of absence. Biasa kita nak tengok ya, end of the analisis, kita nak tahu why ni apa kan. Mesti kita nak tahu kalau student dia tak datang 10 hari, 10 kali, kita boleh predict final grade dia berapa. Itu yang logik normal kan. Kita tak cakap kalau student dapat 80 markah, berapa kali dia tak datang kelas. Kita tak buat macam tu kan. Nampak tak hubungan X dengan Y tu yang kat mana? Independent. Ya. Tengok logiknya. Okay. Good question. Dia very important benda tu bila kita masuk dalam regression. Okay. Sebab kalau correlation ni, awak tertukar pun antara X dengan Y, value dia tetap sama. Okay, R dia tetap sama. Tapi kalau you tu tukar X dengan Y ni, mungkin Y final grade you kata X, Y number of absent, dia effect dengan regression nanti. Esok kita jumpa belajar yang tu. Esok kan? Esok pagi. Okay, boleh? Semua ada soalan kemusykilan? So hopefully bukanlah perkara barulah yang ni cuma saya hanya terangkan cara kira R dan nak interpret R. Betul tak? Yang lain sebenarnya dah belajar lah. So kalau tak ada apa-apa kita stop kelas sekarang lah. Cuba dalam, saya nak minta awak sebelum kelas esok, masing-masing please familiar dengan kalkulator masing-masing. Okay, dia sangat membantu untuk kelas akan datang nanti esok. Malam ni check dengan kawan-kawan. Tengok bukan data yang pakai check sama tak kawan-kawan yang lain. So kalau tak ada itu sajalah. Kita jumpa esok untuk regression. Kelas regression. Okay, bye. Assalamualaikum.